Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu kita lagi dalam sesi kelas sejarah online. Kalau minggu lepas kita dah belajar mengenai tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Jadi hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran sejarah kita dengan tajuk yang seterusnya, iaitu pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Okey, sebelum kita terus pergi ke tajuk ini, suka saya mengingatkan kepada kamu semua bahawa tajuk ini memerlukan kita menguasai 4 perkara. Iaitu yang pertama, menyatakan latar belakang pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua, apa yang kita perlu tahu ialah menerangkan rentetan peristiwa perjalanan pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Yang ketiga, menjelaskan peristiwa pembukaan Melaka. Dan yang keempat, menghuraikan asal-usul nama Melaka dari sudut pelbagai sumber. Anak-anak didik yang saya hormati sekalian, yang saya kasihi sekalian, dalam mengkaji ataupun mempelajari tajuk pengasas Kesultanan Melayu Melaka ini, perlu kita melihat kepada 2 sumber. Okey, 2 sumber yang berkaitan dan yang menyatakan tentang penubuhan Melaka ataupun pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Sumber yang pertama yang kita tengok, yang perlu kita lihat, ialah daripada Sulalatus Salatin. Okey, Sulalatus Salatin. Tak ada buku ni pun tak apa, sebab saya sebenarnya saya ni berminat dengan sejarah, jadi saya perlu adalah buku-buku macam ni. Okey, Sulalatus Salatin. Dan yang kedua, buku Suma Oriental. Suma Oriental ni adalah buku daripada luar negara, yang ditulis oleh siapa ni? Penulis Portugis tu. Okey, tak apa, saya pun tak ingat penulisnya siapa. Kalau Tommy Pires. Okey, Tom Pires. Okey. Dalam kedua-dua buku ini adalah menceritakan tentang pengasas Kesultanan Melaka, menceritakan tentang Melaka. Okey, dan buku ini juga, ini buku sejarah Melayu. Ini adalah sama dengan buku ni, memang sama. Sebab apa yang ditulis dalam buku ini pun ada yang ditulis dalam buku ini. Okey, dalam buku ni pun ada tulis ni, Sejarah Melayu. Yang ni Sejarah Melayu. Okey, daripada W.G. Shaleber. Okey, kita tinggalkan tentang buku-buku itu. Okey, kalau mengikut dalam buku Sulalatus Salatin, Melaka diasaskan ataupun dibuka oleh Sultan Iskandar Shah. Okey, Sultan Iskandar Shah. Tapi dalam buku Suma Oriental menceritakan pengasas Kesultanan Melayu Melaka ialah Parameswara. Okey, Parameswara. Okey, tapi dua-dua ni kita tak boleh nak jadikan ini lagi betul ataupun buku itu lagi betul. Bergantung kepada soalan. Kalau soalan keluar, siapakah pengasas Kesultanan Melayu Melaka?
menurut Suma Oriental, maka ia adalah Parameswara jawapan. Kalau mengikut buku Sulalatus Salatin, maka Sultan Iskandar Shah adalah pengasas Melaka. Okey, itu yang pertama. Yang kedua kita perlu tengok iaitu latar belakang pengasas dia. Iaitu kita ambil dalam ni, kita ambil Parameswara. Sebab dari dulu lagi kita belajar Melaka dibuka pada tahun 1400. Ada setengah pendapat kata Melaka dibuka pada tahun 1403 oleh Parameswara. Okey, siapa itu Parameswara? Parameswara ialah seorang putera raja. Seorang putera raja dari Palembang. Ni sebelah-sebelah sana ni, sebelah-sebelah Indonesia kan. Okey, Jawa. Seorang putera raja dari Palembang. Ketika itu Palembang dijajah oleh kerajaan Majapahit. Okey, dijajah oleh kerajaan Majapahit. Jadi Parameswara ni hendak membebaskan Palembang daripada penjajahan Majapahit. Maka perkara ini diketahui oleh pemerintah Majapahit, menyebabkan berlakunya sedikit peperangan, mengakibatkan Parameswara terpaksa melarikan diri bersama pengikutnya. Sebabkan Parameswara ni satu tokoh yang dipercayai dan merupakan tokoh yang terbilang, maka pembesar-pembesar merupakan pengikut yang setia kepada Parameswara. Jadi dia dan pembesar-pembesarnya terpaksa melarikan diri ke Temasek. Temasek itu dulu panggil nama Temasek. Sekarang Temasek ni ialah Singapura. Pada ketika itu Temasek merupakan sebuah kerajaan yang dijajah oleh Siam. Okey. Temasek dijajah oleh Siam dan ditadbir oleh seorang ketua atau pemerintah yang diberi nama Temagi. Dan hari ni awak dengar je saya bercerita. Temasek diperintah oleh Temagi. Apabila Parameswara sampai, dia memohon izin dengan Temagi untuk berteduh, berehat. Jadi Temagi memberi keizinan kepada Parameswara. Okey. Setelah berehat di situ, berada di Temasek, Parameswara melihat keadaan Temasek ini satu buah pulau yang elok, pun yang sesuai untuk dijadikan pemerintahan, pusat pemerintahan. Jadi Parameswara dan orang-orangnya menyerang Temagi dan akhirnya berjaya membunuh Temagi. Parameswara membunuh Temagi. Apabila peristiwa pembunuhan Temagi ini dapat diketahui oleh kerajaan Siam, maka kerajaan Siam begitu marah. Dan Siam telah menghantar angkatan tenteranya untuk membunuh Parameswara. Berita penghantaran tentera ni dapat tahu kepada Parameswara, menyebabkan Parameswara dan pengikutnya terpaksa berundur melarikan diri ke Muar Johor lah. Okey. Apabila sampai di Muar, dia melihat Muar ni sebagai satu tempat yang tidak sesuai untuk dijadikan pusat pentadbiran ataupun pusat pemerintahan. Menyebabkan mereka terpaksa lagi berhijrah, melarikan diri, berpindah ke Sening Ujong. Okey, tibanya Sening Ujong, Parameswara melantik dalam kalangan pembesarnya sebagai ketua di situ untuk penempatan di situ. Kerana dia merasakan Sening Ujong pun tidak sesuai untuk dijadikan pusat pemerintahan. Jadi lagi sekali mereka berpindah ke Sungai Bertam. Okey. Sungai Bertam. Di Sungai Bertam, Parameswara berehat dan berburu. Ketika perburuan inilah menyebabkan tercetusnya penubuhan negeri Melaka. Okey. Ketika dalam pemburuan tersebut, Parameswara sedang berehat di bawah sebatang pokok dan melihat kejadian seekor anjing perburuan dia telah ditendang oleh seekor pelanduk putih.
Okey. Seekor anjing yang garang, anjing yang besar kalah dengan seekor pelanduk yang kecil. Okey, jadi para mesyuarat pun terfikir bahawa kawasan ini adalah sesuai untuk dijadikan pertempatan. Dari lantas dia pun bertanya, adalah dialog-dialognya. Dia bertanya kepada pembesarnya, pokok apakah yang dia bersandar. Maka pembesar kata pokok ini ialah pokok Melaka. Dan dari situ wujudnya nama Melaka. Okey, itu adalah rentetan peristiwa ataupun peristiwa penubuhan ataupun pengasas menjadikan negeri itu sebagai negeri Melaka. Bila dah tubuh kerajaan di situ, maka para mesyuarat dan pengikutnya tetap bermustautin di situ. Okey, perkara yang keempat yang kita perlu tahu ialah asal usul nama Melaka. Sebab kalau awak baca buku, banyak membaca buku tentang kajian sejarah ni, Melaka ni banyak sangat pendapat mengenai pembukaannya, penubuhannya nama Melaka tu. Okey. Tajuk ni akan dibincangkan dengan lebih dalam lagi masa awak tahun 5 nanti. Okey, asal usul nama negeri. Okey, asal usul nama negeri. Satu negeri dalam Malaysia ni, setiap negeri dalam Malaysia ni ada asal usulnya. Tapi hari ini kita fokuskan kepada asal usul nama Melaka daripada pelbagai sumber. Ada sumber tempatan kita pakai yang tadilah, Sejarah Melayu ataupun Sulalatus Sulatin. Okey. Ada juga pendapat daripada sumber-sumber luar. Contohnya dari India, Arab dan Barat. Okey. Okey, kalau mengikut dalam buku ini, Melaka adalah berasal daripada nama sebatang pokok di mana tempat para mesyuarat bersandar. Okey. Kalau tak silap saya, dalam buku teks awak tu ada dia tulis dialog antara para mesyuarat dengan pembesar yang petikkan dialog daripada buku ini yang menyatakan tentang penubuhan nama Melaka. Okey, sumber yang kedua ialah sumber daripada sumber Arab. Sumber Arab. Arab menyebut Melaka sebagai Malakat. Okey, Malakat yang bermaksud perhimpunan seluruh pedagang. Okey, Melaka ni dulu dia merupakan satu pusat tempat yang berkumpulnya pedagang-pedagang seluruh dunia, datang berdagang berkumpul di situ. Jadi kalau ikut Arab, sumber Arab, asal usul Melaka ni adalah berasal daripada perkataan Malakat. Okey, perhimpunan seluruh pedagang. Okey, sumber yang ketiga ialah sumber daripada India. Okey, India. Okey, mengikut orang-orang Hindu, mitos orang-orang Hindu, dia sebut Melaka ni berasal daripada nama Amalakat. Okey, Amalaka. Okey. Amalaka yang membawa maksud ialah pokok pertama yang tumbuh di alam semesta. Ini adalah mitos pada masyarakat Hindu. Okey. Dan sumber barat tadilah Suma Oriental tadi. Sumber daripada Portugis yang mengatakan Malacca. Disebut Malacca, Malaqua. Malacca yang membawa maksud tempat perlindungan. Okey. Jadi awak kena ingat sumber-sumber daripada 4 sumber tadi. Yang pertama daripada sumber tempatan Sulalatus Salatin membawa maksud pokok Melaka. Yang kedua sumber daripada Arab yang membawa maksud yang ataupun dipanggil Malakat yang membawa maksud perhimpunan seluruh pedagang. Yang ketiga daripada sumber mitos Hindu, India, Amalaka yang membawa maksud pokok pertama yang tumbuh di alam semesta ni.
Dan yang keempat daripada sumber barat, Suma Oriental, yang menyebut Malaka ini sebagai tempat perlindungan. Itu adalah asal usul nama Melaka daripada pelbagai sumber. Okey, awak kena ingat soalan boleh tanya pelbagai. Mungkin apakah asal usul nama Melaka dari mengikut sumber Arab, sumber India, sumber Barat. Jadi awak tak boleh nak tumpukan pada satu sumber sahaja. Itulah sejarah. Okey, sejarah ni dia tidak terikat kepada satu, sebab kita tahu sejarah ni adalah perkara-perkara yang benar-benar berlaku pada zaman lampau. Jadi banyak pendapat-pendapat kita kena ambil kira daripada pendapat pakar-pakar sejarah yang lepas lah. Okey. Seterusnya, keistimewaan Melaka semasa pemerintahan Parameswara. Okey, dia ada 3 keistimewaan. Yang pertama, kedudukan geografi. Kedudukan geografi ataupun kedudukan Melaka itu sendiri yang berada di selat, di celah-celah selat. Kalau awak tengok Melaka ni, dia terlindung daripada tiupan kedua-dua angin monsun. Okey, yang pertama angin monsun timur laut, yang kedua angin monsun barat daya. Jadi Melaka berada di tengah-tengah. Kalau awak tengok peta semenanjung Malaysia, Melaka dan bawahnya Sumatera. Okey, kalau angin monsun timur laut yang bertiup dari Laut Cina Selatan akan terlindung oleh banjaran Titiwangsa. Okey, jadi angin tak sampai, ribut tak sampai sebabnya terlindung dengan banjaran Titiwangsa. Kalau dari barat daya pula terlindung dengan Sumatera. Jadi dia berada di tengah-tengah angin tu, maka kedudukan geografinya sangat strategik lah. Okey, itu adalah salah satu keistimewaannya. Keistimewaan yang kedua ialah kedudukan tadi kedudukan geografi, ini kedudukan yang strategik. Okey, merupakan laluan. Okey, laluan jalan antara timur dan barat. Okey, kedudukan strategik ini menyebabkan jadi tempat persinggahan pedagang-pedagang. Okey, pedagang nak ke timur, nak ke barat, singgah di situ untuk berdagang. Itu adalah keistimewaan yang kedua. Dan keistimewaan yang ketiga ialah kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah tu siapa? Parameswara lah. Parameswara, dia bersikap terbuka, dia menjalankan kerjasama dengan hubungan diplomatik dengan negara-negara barat, yang negara-negara luar yang datang berdagang di situ. Jadi kebijaksanaan ini menyebabkan pedagang-pedagang berminat untuk terus berdagang di Melaka. Okey. Hari ini agak panjang sikit. Tapi kalau awak tak berapa nak faham, awak boleh rujuk balik buku sejarah. Saya faham pengajaran online ni tak sama dengan pengajaran dalam kelas, pembelajaran dalam kelas. Saya boleh tanya sorang-sorang, tak faham, saya boleh ulang di mana awak tak faham. Tapi kalau online ni saya cuma memberikan maklumat, info-info, dan awak terpaksa menggunakan kaedah pembelajaran sendiri. Awak kena rujuk balik buku. Tak boleh terima apa sahaja. Awak kena cari sendiri, telaah sendiri, sebab sejarah ni sesuatu yang unik. Tak semua orang minat sejarah, hanya orang-orang tertentu sahaja yang minat sejarah. Jadi saya harap awak adalah orang yang tergolong daripada orang-orang yang minat bidang sejarah. Okey, saya rasa untuk PDP pada kali ini setakat itu sahaja. Dan boleh rujuk kepada nota dalam buku teks, dan saya selepas ini saya akan bagi arahan lah, sama ada awak nak kena menulis nota ataupun awak kena menjawab soalan latihan. Tak faham boleh terus WhatsApp saya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.